Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Apek sini kembali ke Kuala Lumpur setelah semalam daripada Genting Highland menuju kota Goa Musang dan Kota Baru. Lepas itu tengah hari tadi balik semula ke Kuala Lumpur kerana membawa sebuah keluarga dari Vietnam menjelajah musafir, kerana Apek pernah pergi ke Vietnam dan mereka layan saya macam keluarga sendiri. Itulah budaya orang Vietnam. Orang utara Vietnam kata orang selatan Vietnam lagi peramah. Dan itu yang sebenarnya berlaku masa mula-mula saya 7-8 tahun bila menjejak kaki mula sekali di Hanoi menuju Da Nang, lepas tu sampai ke Saigon atau Ho Chi Minh. Memang betul. Ho Chi Minh, kalau saya tegur satu kumpulan orang duduk bersila, macam mana dia duduk kerusi pendek di tepi jalan tengah makan makanan lauk, dan mereka makan itu seafood, dan saya pun tanya, excuse me, is that snail? Mereka tak pandai sangat bahasa Inggeris, jadi manager mereka, itu satu syarikat security, manager mereka kata, yes, and please take one. Ya, dan sila duduk, ambil satu. Dia bagi saya siput, udang besar, sotong, dia tengah buat barbecue. Begitu baik mereka. Dan saya ada kawan di sana yang tinggalkan kunci rumah dia dengan saya. Setiap kali saya pergi Ho Chi Minh, distrik 11, kalau tak silap saya, lama dah 2 tahun tak balik. Saya ambil kunci, buka pintu, dan kawan itu diperkenalkan oleh seorang kawan lain yang tenaga pengajar Inggeris, orang Vietnam, wanita yang saya kenali di Bandar Binzeng, dan itulah yang datang di sini. Dia bawa anak dia dan abang dia yang ada 2 anak dia sendiri, yang datang di minggu ini ke Kuala Lumpur dan Malaysia, dan saya sudah raikan mereka seberapa yang boleh sebagai balas. Walaupun orang Vietnam ini beragama, kalau kata Cina tradisi, mereka tak sembah Tuhan, mereka falsafah komunis, etis, tapi mereka punya tradisi keluarga begitu kuat. Mereka menyembah macam Cina lah, tokong tu dia ada nenek moyang dia ada gambar nenek moyang dia. Setiap rumah ada tempat, dikatakan tempat sembahyang mereka lah, ya. Itulah sekarang Apek nak cerita bab musafir, kerana Apek akan kembali musafir dengan terbukanya sempadan Malaysia. Sudah buka. Apek yang tidak ada vaksin akan tes sempadan, tes dinding tembok yang Allah dirikan atas muka bumi, tambah tembok. Allah hamparkan bumi ini, ya, dengan bumi yang bulat. Okey, sudah diketahui sejak beribu tahun dulu oleh ahli falsafah Yunani maupun Islam 1000 tahun dulu, Al-Biruni Al-Khawarizmi. Ya, tapi sekarang umat kita dalam keadaan tanat kerana jahil, berpecah belah, dan troll Apek pula. Ini dosa besar ni. Kenapa nak troll saya? Saya Cina, memeluk Islam 42 tahun dulu. Saya ambil nama Cina Apek, bukan Buya Apek, bukan Sifu, bukan Ustaz. Cina Apek Redon Un. Bertujuan nak sampaikan dakwah, mengajak umat Islam supaya kembali tadabbur Al-Quran, meninggalkan yang haram terutama riba, bank Islam yang riba, dan rasuah. Begitu ketara di Malaysia itu sebab saya menolak jutaan ringgit dan saya musafir sehingga 40 negara. Allah bawa saya 40 negara dan 4 kali round dunia. Kali terakhir tahun 2015 bersama anak saya yang ketika itu umur 15 tahun. Round dunia, lihat dunia. Allah tidak mungkin janji. Allah berjanji, kalau Allah sebut musafir, engkau boleh musafir. Kalau Allah sebut kahwin, engkau boleh kahwin. Kalau Allah sebut anak dapat rezeki, bermakna orang beriman tak akan kebururan. Itu dalilnya. Anak kamu, siapa yang bagi makan, kami yang berikan makan, dan kamu yang jaga mereka, kami bagi makan. Itu janji tidak lain tidak bukan daripada Allah SWT sendiri. Tidak lain tidak bukan dalam Al-Quran. Hadis utama Al-Quran, ya, ayat yang begitu qat'i, begitu hukumat, begitu huda, begitu menjadi hukum, menjadi furqan, membezakan antara hak dan batil. Kerana seluruh alam ini lahul mulk,
adalah dia punya, bukan kita punya. Kita pendatang, kita penumpang. Bumi manapun bukan kita sebagai penduduk pribumi. Kalau kita gelar diri kita bumi putera, ahlu kitab, Bani Israel, Yahudi gelar diri mereka syurga putera. Mereka dijamin syurga, kita dijamin bumi tanah Melayu. Mereka dijamin syurga, itu pun Allah tak benarkan masuk. Allah melaknat mereka kerana apa? Ya Bani Israel, Zakuru ni'matullahi alaikum. Maaf, saya punya tajwid lari sikit, sebutan lari sikit. Tapi lebih kurang, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat kami atas kamu. Ni'mat asalkum, ni'matum alaikum. Hari ini ramai orang boleh baca ayat-ayat wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, tetapi maknanya tak tahu. Ramai orang boleh baca Rabbi sholli ala Muhammad, tapi makna dia, maksud dia, amalan dia tak tahu. Hanya tahu meratib. Itu pasal Apek tak boleh duduk sini tempat lama. Orang mesti halau punya. Apek musafir, Apek pedagang. Menikmati alam ini. An'amta alaihim. Ya. Kenapa mau susah payah, saya mau tanya tuan-tuan. Kenapa mau susah payah hidup? Allah yang bagi segalanya. Kamu susah payah berhutang. Susah payah membeli barang jadi consumer, ya, dipaalakkan oleh sistem kapitalis, dicucuk sini sana, menipu rakyat. Rasuah sangat engkau ni semua. Oh, sangka dunia yang kau buat ini boleh bawa masuk kubur. Tak boleh. Diri kita pun tak boleh bawa masuk kubur. Masuk kubur hancur. Tapi Allah ada janji akan dihisap. Kan dunia ni semua amalan yang baik dan buruk. Masing-masing tahu kan? Awak tahu kan diri awak buat apa yang baik ke apa yang buruk? Tahu kan? Bertaubat kembali kepada Allah. Senang saja. Ya. Jangan lawan Apek. Tak guna lawan saya. Saya cuma nak sebarkan ayat-ayat. Saya nak hidupkan diri saya sebagai contoh. Ya. Saya mau musafir. Dan saya akan musafir. Saya akan TikTok daripada seberang Indonesia ke, Filipina ke, Thailand ke, Vietnam ke, Amerika ke, Rusia ke, Mekah ke, tanpa visa pun boleh. Saya beritahu sekali lagi, tanpa pasport, tanpa visa, tanpa kertas. Saya sudah jumpa orang yang musafir seluruh dunia tanpa tiga-tiga ini. Pelarian daripada Kurdistan saya jumpa. Daripada Algeria saya jumpa. Sekarang berada di Boston, New York. Ajak saya ikut dia coast to coast. Amerika Syarikat, Apek sudah ada visa Amerika Syarikat 10 tahun, tinggal 5 tahun lagi tak pergi. Jadi saya mau pergi, bukan saya mau tinggalkan negara, bukan saya mau tinggalkan kekasih. Semua wanita cantik kekasihku. Jadi sekarang kan Nabi suka wanita. Wanita, minyak wangi sama solat yang menyejukkan hati, Ainu Basir. Tapi sekarang kita disusahkan oleh ulama-ulama upahan dengan ribuan jutaan hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan ayat Quran. Saya berani cakap, saya berani lawan. Terutama tentang sihir. Mereka ada-adakan sihir. Pada ayat 102 surah Al-Baqarah jelas menyatakan tidak ada sihir. Mari lawan tafsir Cina Apek, lawan tafsir siapa lagi? Melayu. Mualaf Cina lawan mualaf Melayu. Bagaimana? Ya. Saudara, semua cakap benar-benar saja ya. Okey. Jadi itulah, saya nak terima kasih kerana 1-2 hari ini viral video Apek di TikTok mengenai Muslim Rusia. Itu pengalaman Apek. Ada orang menyangkal pengalaman saya. Nanti saya cerita tentang pengalaman saya di Libya. Jemputan kerajaan Gaddafi sebelum dan selepas perang. Dan saya pergi Syria sebelum perang. Banyak benda rahsia saya jumpa di sana yang tak diketahui umum. Saya pergi Afrika Selatan. Orang Melayu di Cape Town asal dari Makassar. Orang Bugis Makassar. Pejuang-pejuang Islam melawan Belanda. Nak cakap makilau di Tanah Melayu. Ada banyak makilau Syed Yusof wali-wali di Makassar dan Maluku, Indonesia. Yang dibuang oleh Belanda ke British. Tak dibuang lagi ya. Adakah pejuang Melayu yang dibuang jauh-jauh? Ada di Indonesia. Tak apa-apa. Sejarah banyak ragam. Tapi yang penting kamu baca sejarah, apa natijah dia. Awak nak tahu sejarah untuk apa?
Awak buat sejarah untuk mengagungkan apa? Mengagungkan kaum, mengagungkan keturunan sendiri. Ketahuilah keturunan dan kaum yang paling mulia di sisi Allah satu ketika dahulu adalah kaum Yahudi, Bani Israel. Tapi hari ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Mereka semua dianggap sebagai kafir. Kenapa? Menutup. Apa itu kafir? Bukan kerana dia bukan Islam. Kafir bermakna kafara, menutup ayat Allah, menutup kebenaran. Ingkar mungkar, berpaling daripada ayat Allah. Dan banyak ayat Allah, orang berpaling yang mengamalkan bank Islam. Berpaling daripada ayat-ayat yang jelas, menyatakan tak boleh menzalimi dalam apa perjanjian dengan manusia. Tak boleh merampas hak orang. Dianjurkan memaafkan hutang. Ini tidak dilaksanakan. Islam tidak dilaksanakan. Islam disembah. Ulama-ulama disembah. Syirik itu. Inilah kerja saya. Sampai mati, saya akan perjuangkan kebenaran ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah membenarkan ini. Either you are with me or against me. Saudara bersama perjuangan sebenarnya, perjuangan mengubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Ada perjuangan mengabdikan kepada selain daripada Allah, mengabdikan kepada nafsu, mengabdikan kepada dunia, mengabdikan kepada wang ringgit. Murah sangat kamu sudah jual agama. Murah sangat kamu jual ayat Quran. Orang-orang yang gelar diri dengan ustaz, mengutip dharma untuk mengkayakan diri, membawa hellfire, akan dapat hellfire nanti di neraka. You want hellfire, you get hellfire. Okay. So, sebelum Apek berundur, Apek nak ucapkan terima kasih pada banyak penyokong-penyokong sudah masuk, yang sudah viralkan. Terima kasih banyak. Saya dengan rendah diri berterima kasih kepada subscriber saya, follower-follower saya di Facebook, YouTube, TikTok dan Telegram. Ya. Cedok Uncle, apa tu? Cedok. Waalaikumsalam, super tukang. Okey, apa cerita? Saiful Chris. Ya, Izalia Zainal 3360. Muhammad Salman bin Sa'ad Nuz. Okey. Muhammad Salman bin Sa'ad. Okey. Ya. Ni hao. Wow. Ni hao. Hao. An hao. 你怎么样？你做什么工作？你哪里来的？你是什么人？哦，ini macam lah. Itu bahasa Cina. Ini bahasa Cina apa ya? Tak buka punya. Belum buka lagi. Sekarang bahasa Melayu. Ya, apa berbicara dalam bahasa Melayu. Kenapa? Karena apa tahu bahasa Melayu. Ya, kan mau suruh kita agungkan bahasa Melayu. Sekarang ada seorang Cina. Keturunan Cina, Hokkien, Kantonis. Asli punya. Lu boleh tengok ni darah apa warnanya. Ni kulit apa warnanya. Asli punya Cina. Cina Pek. Memeluk Islam. Mengaji Al-Quran. Mentadabur ayat Allah. Berbicara dengan hujah. Tapi ramai tak berani berbicara dengan Pek. Troll saja. Menghina saja. Melempar tuduhan-tuduhan yang palsu dan tak berasas. Mereka ni pengecut. Banyak fake account. Semua nak menang PRU atas semangat kebangsaan yang serong dan sempit. Tak akan pergi mana duit-duit yang kamu terima itu. Boleh campak masuk kubur anda. Biar dibakar di neraka. Kenapa tak mau bersama kebenaran? Saya nak tanya saudara. Murah sangat ke kebenaran? Mahal sangat ke dunia? Ya, sehingga kita tidak mau bersama dengan kebenaran. Waalaikumsalam. Ray. Oh, 很好。哦，你很好，好。你会学华语吗？非常好。OK。你会用华语的 dunia umpama debu ya. Debu-debu berterbangan. Tapi Allah jadikan dia satu khayalan bagi kita. Allah kata segalanya waham. Di mana kamu berpaling? Di situ wajah Allah. Kulu ma alaiha fan.
illa ibtiqa wajhi rabbi a'la. Itu bahasa Arab. Ada yang kata Apek tak tahu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Awak tahu baca bahasa Arab. Tapi awak tahu tak makna dia? Kulu ma, kulu, setiap, man, apa-apa. Alaiha, padanya, fana, musnah. Segala sesuatu yang ada, padanya akan musnah. Illa, melainkan, ibtigo, yang kekal, wajhi, wajah, Rabbi, wajah Allah. Wajah yang maha tinggi. Mana maha tinggi? Bukan tinggi macam orang. Bukan tinggi macam gunung. Maha tinggi. Nak tahu bahasa Arab? Mudah saja. Ayat mubin. Quran ini bukan bahasa Arab. Quran ini risalah. Huda. Furqan. Ayat. Hikam. Hikmah. Mizan, Nur. Itu dia. Dunia penuh dengan penipuan kerana Allah sudah sebut syaitan. Syaitan ini kerja dia. Tapi syaitan tak ada power. Allah kata syaitan tak ada power. Pertama dia perlu izin. Dan Allah tak bagi izin. Awak mesti ingat rahsia ini. Itu sebab saya kata sihir sudah dikunci. Tidak ada asas pada sihir. Sihir itu sebenarnya tiada. Dia adalah dugaan. Nak menguji siapa antara hambanya ahsanu amalan. Tetapi ramai tak faham. Lalu bomo-bomo semua boleh cari makan. Saya cabar sesiapa bawa sihir jumpa saya. Siapa yang kebal, mari jumpa Apek. Mari jumpa Apek. Apek dah tunjuk kekebalan ya, kekebalan. Allahu Akbar. Hanya Allah yang kebal. Siapa lain yang kebal, syirik. Bukan berani kata memang syirik, fasik, jahilah bodoh, jahil murakab. Dan jahil tak boleh diajar. Kerana menganggap diri dia ustaz. Menganggap diri dia benar. Ditipu oleh syaitan. Syaitan ni menipu. Dia meniup bisikan. Dan bisikan dia bukan tak, bisikan dia begini. Ini bisikan dia. Awak hebat. Awak hebat. Ramai follower. Punya TikTok viral. Itu bisikan syaitan. Kalau saya termakan bisikan itu, saya tak cakap Masya Allah, la quwwata illa billah. Bukan beritahu orang, beritahu diri. Aku la haula quwwata illa billah. Tidak ada kuasa melainkan dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada apa syafaat maupun celaka melainkan dengan izin Allah. Dan izin Allah maha mahal. Bukan awak boleh tuntut begitu saja. Bukan awak boleh sebut biiznillah, insya-Allah. Bukan. Insya-Allah bermakna awak serah kepada dia. Dia Masya Allah. Dia penentu. Allah yadi man tasya. Dia bagi hidayah kepada siapa dia suka. Dia bagi hidayah kepada Apek, ikut suka dia. Dan dia boleh tarik balik, ikut suka dia. Dan dia boleh perbalikkan hidayah. Itu sebab kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Tak ada sesiapa pun Imam Mahdi. Mahdi bermakna sudah lengkap petunjuknya. Tiada. Nabi pun muhtadin. Sentiasa memohon hidayat. Nabi pun tak boleh jampi dengan ayat. Nabi sebut, aku pun tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Kenapa orang minta ayat jampi daripada saya? Dia beritahu kepada orang musyrikin. Ini adalah ayat Quran. Tapi sedikit yang membaca. Ini yang sedih kepada Apek. Apek memeluk Islam. Apek baca Al-Quran. Saya baca dalam itu, ayat itu lebih hebat dari kereta kebal. Lebih hebat daripada peluru. Lebih hebat daripada bom atom. Kerana dia ayat yang penuh makna. Membebaskan jiwa daripada selain dari Allah. Tidak lagi takut. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang wali Allah ini, wali-wali Allah ini
tidak ada dalamnya ketakutan maupun kebimbangan. Kalau tidak ada takut dan bimbang, itulah atas kegebalan. Kerana dia tak perlu lagi kegebalan. Hasbunallah ni'mal wakil, tidakkah aku cukup bagimu? Lalu kita jawab, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi aku. Cukuplah. Awak nak bakar ke, nak musnahkan kita ke, bila hati kita dalam tangan Allah, kita kata cukup, tenang, nothing you can do. Awak tak boleh buat apa. Mati itu disambut dengan senyuman. Terima kasih. Saya maafkan Tuhan. Kan itu makam paling tinggi, makam wali Allah. Wali-wali Allah ni bukan pakai baju besi, bukan pegang pedang Damaskus, bukan tarik anak panah naik atas kuda kencang. Itu Mongol. Sudah tak ada. Sudah hilang. Wali Allah yang paling hebat, pahlawan Islam paling hebat adalah pedagang. Jual beli cara Islam adil dengan tawakal kepada Allah. Diajari Allah, direct dengan Allah, min dunihi. Tidak ada perantaraan. Bukan melalui ustaz, bukan melalui guru. Melalui guru ni Allah. Allamal insana bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia dengan kalam, mengajar apa dia tidak tahu. Lalu diajar Adam directly oleh Allah, bukan oleh malaikat. Malaikat penyampai saja. Allah lah Mudaris, Allah lah Idris, Allah sifatnya segala nama-nama yang baik. Tak perlu challenge ini berapa. Challenge Allah sendiri. Tak perlu challenge saya. Awak boleh hina saya, awak boleh kutuk saya. Siapalah saya? Kalau minta maaf dari saya boleh meredakan keadaan, saya mohon maaf. Kalau memohon maaf, tetapi awak bukan mau terima mohon maaf, awak mau porak-poranda, awak nak jadi ejen syaitan. Selamat datang ke nerakamu. Okey. Ya, jadi sekarang itulah menjadi masalahnya hari ini. Macam mana kita nak buat orang lain tertarik dengan agama Islam? Soalan bagus. Bagaimana kita nak menarik orang lain tertarik kepada Islam? Siapa boleh jawab? Syekh Sufi saya beritahu. Serulah orang kepada Allah. Ramai menyembah Islam, tidak menyembah Allah. Jadi saya tak panggil orang kepada Islam. Saya tarik orang kepada Allah. Allah ialah cerita tentang Allah, di mana dialah Samad, Allah Samad, segala bergantung. Kami yang cerita ini bercerita tentang dia yang Esa dan kami yang hamba. Jadi dalam keadaan itu, kamu membongkarkan siapa itu Allah. Dia menarik orang kepada diri kita. Saya Apek bukan tarik orang kepada Apek. Saya bukan tarik orang kepada saya. Nama pun Apek. Orang tak heran itu nama. Amoy pun tak heran apa ni Apek. Sudah tua lah, memang sudah tua. Tapi masih handsome, masih muda. Kerana banyak puasa. Dan juga banyak makan makanan sihat. Ini baru saja, dari dulu lagi saya handsome. Berpuasa, diet keto. Tapi ini saya membantu Profesor Mustafa lah. Bantulah dia sudah labur banyak wang. Order daripada itu BioLink, apa itu, BioInfo Apek. Itu link. Apek dapatlah komisen sikit. Terus terang cakaplah, itu Apek punya dagang. Tapi jual agama tidak sekali. Saya tidak jual agama. Walaupun untuk 1 sen, 1 juta, untuk kesenangan dunia, subhanallah. Baik Allah cabut nyawa saya, tapi saya jual ini agama. Memang tak boleh dijual pun. Allah akan ganti kamu. Wa in tatawallau yastabil qauman ghairakum. Sesiapa yang berpaling daripada Allah, keterangan Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah, janji Allah, Allah ganti kamu dengan satu kaum yang lain daripada kamu. Ini janji Allah. Mau ke kaum Melayu diganti oleh orang Cina? Silakan. Kutuk lagi Cina Apek. Mari kutuk lagi Cina Apek. Tengok dapat apa. Ramai orang masuk Facebook saya. Hari-hari kutuk. Mahal sangat ke Apek ni?
Murah. Yang bikin viral kamu semua. Saya tak ada buat apa. Saya nak beli promosi pun kena ban. Kena ban berbulan-bulan, 6 bulan. 6 kali. Di Facebook. Jadi sekarang, apa yang mau ajar? Mari umat Islam yang tinggal ini bersatu. Kena bersatu. Itu saja satu jalan. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi tak boleh buat apa. Dan Imam Mahdi tak ada. Jila umat seperti mana Rasul sendiri. Selawat kepada Rasul adalah ikut Rasul itu. Rasul itu sudah cukup. Allah wa Rasul. Atiullah wa atiu Rasul wa uli amri minkum. Fa'in tanazaktum fi syai'. Kalau kamu berbalak-balak, bercanggah dan apa jua perkara, faruduhu ila Allah wa Rasul. Kembalilah pada Allah wa Rasul. Rasul bukan Nabi. Rasul Allah. Menyampai apa Allah? Sebenarnya Allah dan Allah. Susah ke faham? Tak mau terima itu interpretasi tak apa. Terimalah interpretasi lain, iaitu Al-Quran itu makam huda. Yang lain kena berbicara, kena ditapis, kena diperiksa. Tak boleh terima hadis sahih. Tidak ada hukum dalam Quran kata, terima hadis sahih begitu tanpa periksa. Imam Muslim Bukhari periksa beratus ribu hadis, menolak 99%. Yang tinggal 1% pun ada yang masih bercanggah, masih berbalah. Mudah saja. Banding dengan ayat Quran. Apa-apa yang lawan ayat Quran, batal. Surah Al-Ma'idah ayat 4 mengenai anjing itu halal, bukan najis. Apa-apa hukum mengenai najis itu, anjing itu najis, batal. Saya berani cakap. Lagipun saya bukan ikut mazhab Syafi'i. Lagipun Imam Syafi'i tak cakap begitu. Orang memfitnah. Orang-orang Syafi'iyah, ulama kemudian menutup pintu ijtihad. Siapa bagi keputusan menutup pintu ijtihad? Siapa di sini boleh terangkan? Siapa pendengar yang tahu? Tetapi pendengar ada sekian ini yang terus saya terus kecam. Belajar mana? Masuk Islam sudah tahu mana guru awak. Saya ada guru lah, tapi saya takkan cerita guru-guru saya. Ustaz dan ustazah saya nak fitnah mereka buat apa? Saya pergi menuntut. Saya berhenti sekolah, berhenti mengejar dunia. Saudara boleh buat demikian? Saya cabar. Ke saudara asyik mengejar dunia? Saya berhenti dari dunia. Saya orang jalan semua kat dunia, saya jalan ikut jalan lain. Menentang dunia. Orang tawar saya berjuta-juta rasuah, saya tolak. Saya ada bukti. Saya ada saksi masih hidup. Mau dibicara? Banyak perkara saya boleh lawan pemerintah. Banyak perkara saya ada hujah lawan, tapi tak guna. Saya nak ajak umat Islam bersatu dulu. Kerana bila kita bersatu, bahasa Melayu menyebut bersatu, teguh, bercerai, roboh. Kalau kita bersatu, tak ada siapa boleh usir kita. Betul tak? Kenapa kita tak bersatu? Ego. Ego perlu. Tapi ego perlu dihambakan diri. Tunduk sujud kepada ayat Allah. Ayat Allah suruh bersatu, awak bersatu. Sami'na wa ato'na. Ya. Tapi banyak kita pergi ikut adat. Tok Guru ini cakap Tok Guru saya mencakap berbagai. Tapi saya tapis. Kerana Allah besokkan soal saya. Bukan soal guru saya. Wahai Cina Apek, apa awak buat? Saya tak boleh kata, Tok Guru saya yang buat. Tak boleh, saya akan soal Tok Guru kamu. Sekarang saya tanya kamu buat apa di dunia? Kamu buat apa di Ceras ini, di Kuala Lumpur ini? Kamu bikin apa? Kamu akan dihisap. Kamu cakap apa? Kamu pegang apa? Kamu terlintas apa? Aku ikut orang tua saja, Pak. Saya akan soal orang tua kamu. Tapi sekarang, orang tua kamu bukan dibicara. Kamu yang dibicara. Lidah kamu, perbuatan kamu, telinga kamu, mata kamu, segalanya. Kan itu dalam Al-Quran. Kenapa tak terima keterangan Allah? Mari semua lawan-lawan. Bagi selesai semua ni. Beres one and for all. Bersihkan agama Islam. Ijma' ulama' datang dari mana, kawan? Zaman bila ijma' ulama' datang?
Sila kaji. Zaman bila? Mana dalam Al-Quran membenarkan ijma' ulama? Tak boleh. Kebenaran, Nabi-Nabi semua, Anbiya Musa, ijma' pun tak dibenarkan. Faham? Nabi-Nabi bersetuju atas satu perkara, tetapi tidak dalam Al-Quran, tak dibenarkan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, kami tak tinggalkan sedikit pun daripada Al-Quran. Yang kata tidak ada dalam Al-Quran. Solat 5 kali, ada dalam Al-Quran. Duduk antara 2 sujud, ada dalam Al-Quran. Bertasbih, rukuk, ada dalam Quran. Iktidal, diri, qiyam, ada dalam Quran. Takbir, ada dalam Quran. Salam, ada dalam Quran. Tapi orang-orang ini kemudian macam padri-padri yang merosakkan agama Nasrani, alu-alu kita yang merosakkan agama Yahudi. Sekarang ulama-ulama ini merosakkan ad-dinullah. Kalau saya salah, alangkah baik kalau saya salah. Alangkah senang kalau saya salah. Kalau Apek silap kan, senang saja cerita. Tutup kes, teruskan hidup kamu yang porak-poranda. Sekarang ada kes porak-poranda. Kita semua kecoh, kita semua lemah. Kenapa? Kerana kita tak ikut Quran, itu aja. Simple aja. Kita tak ada program, tak ada 5 tahun, tadi ada outer perspective plan, tidak ada visi 2020, tidak rancangan 5 tahun, nonsense. Semua plan nonsense. Ikut Al-Quran, sudah. Masalahnya kita tak ikut ijma' ulama. Dari mana datang istilah tu? Senang kita sebut Quran, semua ulama sebut. Semua ulama, ijma' ulama sebut, kamu pun senang sebut. Depan Allah nanti kamu akan keluh. Kami sebut apa? Baca balik Al-Quran. Apa Allah sebut? Hanya sedikit. Kalau ikut yang ramai, pasti mereka sesatkan kamu. Ijma' lah tu. Kau kena kaji. Kau kena kaji. Tapi saya pegang betul pada Al-Quran. Saya bukan menolak hadis. Kalau Syekh Sufi saya kata, seluruh Quran satu hadis. Bermakna ada pendapat Quran itu bukan qadim. Dia makhluk atas lidah, terjadi atas lidah, tetapi sumbernya qadim. Ini rahsia falsafah lah. Bateri saya pernah habis, sekian saja. Ini syok-syok ceramah tak tahu berhenti ya. Sekian saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, Saudara Faizul 1977. Nur Muhammad lagi satu kali. Ini banyak dengar ceramah Nur Muhammad. Saya pun dengar juga. Tapi apa maknanya Nur Muhammad? Nur Muhammad yang paling awal datang daripada Nur dia, Allah jadikan daripada Nur dia. Itu kan Nur Muhammad? Itu kan Muhammad? Nah itu Wan Hizam dah terangkan. Kau boleh faham ke? Saya faham senang saja. Allah nurus samawati wal ard. Nur ala nur. Dan Allah punya ayat tidak berbelit. Ini semua nak bagi belit tau. Nak tunjuk fantasi dia. Nak syok sendiri. Faham tak? Faham tak? Lepas tu nak tunjuk orang lain dia pandai. Masalah ego. I'm sorry to say, masalah ego. Senang saja nak bukti itu masalah ego. Emo. Lepas ego, emo. Selalu orang macam ni kan, dia emosional. Emotional damage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.